لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati pada para pendengar di talian, para ahli persatuan, mudah-mudahan dipermudahkan Allah SWT dan Allah redha perbuatan kita, dan mudah-mudahan pembelajaran kita ini menimbulkan perasaan cinta kepada Al-Quran, seterusnya memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pembelajaran pada muka surat 62, adab-adab pelajar Al-Quran. Adab-adab pelajar Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita dah mempelajari satu bab, iaitu adab membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Pada hari ini kita akan menyambung semula dengan adab-adab sebagai pelajar Al-Quran. Pertama sekali, ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Pokok pangkal niat, pokok pangkalnya niat. Kita ikhlaskan niat kerana Allah dapat pahala. Kita belajar kerana selain daripada Allah, maka dapat apa yang dipelajarinya. Seperti mana termaktub dalam hadis Imam Nawawi, hadis yang pertama, hadis 40 itu, innama a'malu bin niat. Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma liyumariya bi sufaha aw yukathiru bil ulama aw yasrifa bi wujuhun nas ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmizi. Barang siapa menuntut ilmu kerana mahu bertelagah dengan orang bodoh, atau untuk bertanding dari segi banyaknya ilmu dengan para ulama, ataupun untuk memalingkan perhatian orang ramai terhadapnya, maka hendaklah dia sediakan tempat duduknya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi menegah dan melarang. Jadi kita ikhlaskan niat menuntut ilmu kerana Allah, ya. Nombor 2, merendah diri kepada guru dan bersopan dengannya walaupun gurunya lebih muda, kurang masyhur dan sebagainya. Kata Ibnu Abbas, dalalta taliban fa'azasta matluban. Kamu hina ketika menuntut, maka kamu mulia ketika dituntut, ya. Maksudnya semasa kita nak belajar ni, sebab kita memerlukan ilmu, jadi jangan meninggi diri, ya. Dan ketika kamu mulia ketika dituntut, ya. Jadi maknanya orang bila natijahnya kita belajar dan ikhlas, ya, menuntut ilmu, merendah diri, insya-Allah satu hari orang akan datang kepada kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam mempelajari ilmu tajwid ni, puan-puan, kita kena ingat musuh kita adalah syaitan. Syaitan ni dia kerap mencucuk-cucuk, ya, menghasut dan sebagainya. Yang lebih menakutkan apabila syaitan ini apabila manusia ini memakai perkataan syaitan, sepatutnya akulah yang layak, sepatutnya, beri guna sepatutnya, itu yang menyebabkan perasaan kita rasa kita lebih baik dan kita lebih sombong daripada orang lain, ya. Sebagaimana syaitan bila diciptakan Adam, iblis diciptakan Adam, dia kata sepatutnya aku yang layak, bukan Adam. Bila sepatutnya aku yang layak tu, maka syaitan ini dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Iblis dikeluarkan kerana kesombongan dia,
kerana kesombongan. Sombonglah, janganlah. Kita pun kalau boleh apa-apa berurusan, jangan ada perasaan sepatutnya saya lah, kenapa dia pula. Sepatutnya bila ada perasaan sepatutnya, itu akan terbit perasaan dengki, hasad, apa lagi, segala mazmumah tu ada bila kita menyebut begitu. Sepatutnya tanah ni saya punya ni, sepatutnya tanaman ni, sepatutnya hasil ni, kan, kita yang tanam, sepatutnya saya punya lah. Bila itu kita jadi marah. Kalau ada orang minta, beri saja, sedekah sedikit, cik elok, jangan ambil semua, ambil sikit dan sebagainya lah. Tapi bila ada perkataan sepatutnya tu yang bergaduh penting. Sepatutnya, betul lah. Okey, selesai. Nombor 3, sebagai seorang anak-anak saya, sebagai seorang belajar daripada guru yang sempurna keahliannya dan diyakini ilmunya. Telah berkata ulama salaf antaranya Imam Malik dan Ibn Sirin, hadal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini sebagai agama, maka lihatlah daripada siapa yang kamu akan mengambil agama kamu. Ini hati-hati perempuan sekarang banyak laman-laman Facebook, laman sosial lah, saya senang cerita, media sosial terlalu open. Kita pun kadang-kadang tidak mampu nak saring dia ni fahaman apa, dia ni siapa gurunya. Kadang-kadang tu kita dapat potongan-potongan video tersebut sudah separuh. Kadang-kadang kita pun terima sahaja, taksub dan sebagainya. Hati-hati, ilmu ni kena menuntut dengan guru. Kerana ada dua hala dan kita boleh bertanya. Kalau sehala je ni kita tak mampu bertanya, maksud sehala ni rakaman kan, macam mana dia nak jawab, dia dah rakam dia tu, kita nak tanya macam mana. Jadi tak boleh. Guru ni, belajar ni mesti kena ada guru. Kalau perempuan, tuan-tuan tengok video, mana-mana video, belajar tak faham, kita ada video tersebut, tanyalah guru. Itu pun boleh. Jangan yang tak boleh, perempuan dengar, perempuan terus pegang apa yang perempuan dengar. Tak boleh lah. Kecuali ilmu tu dah ilmu memang seiring dengan ilmu yang kita ada. Contohnya ustaz tu cerita solat 5 waktu, kan kita tahu kan solat 5 waktu, okey lah tu. Kalau yang pelik-pelik, contohnya apa, contohnya solat di akhir hari Jumaat di akhir Ramadan. Saya lupa ada orang viral kan, solat hari Jumaat di akhir Ramadan boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Bila kita qada 4 rakaat, dia boleh menghapuskan qada-qada kita yang lalu-lalu. Jadi tak payah dah qada-qada. Itu betul ke tu? Dari mana ambilannya? Hadis tersebut hadis palsu ke, hadis dhaif ke, hadis sahih? Kalau perempuan perasan, ada satu ketika itu video diviralkan, jikalau kita meninggalkan solat, kita boleh qada dengan 4 rakaat dan menghapuskan semua solat-solat yang kita tertinggal dulu. Ada waktunya, tak salah saya. Kalau saya salah, betulkan. Ada waktunya, iaitu waktunya bila? Waktunya akhir Ramadan, tak salah saya. Akhir Ramadan. Waktu dia pelik lah. Itu kena tengok dari mana dapat ilmu tu. Sebab tu saya kata jangan perempuan dapat terus tangkap terus beramal. Tanya dulu, rujuk dulu. Itulah adab seorang pelajar. Maknanya dia tak boleh pegang pada ustaz tu cakap. Bukan ustaz tu cakap, apa ambilan ustaz tu, apa ambilan ustaz tu dari mana. Itu baru betul. Itu adab pelajar. Dan di dalam kitab ini kita mempelajari adab pelajar Al-Quran. Dia pula kena carilah guru yang sempurna keahliannya. Kita kena tengoklah guru, review lah guru tersebut. Kita tengok. Okey. Kita seperti pagi ini, saya mempelajari, saya ambil kitab yang terpapar dengan perempuan. Saya ambil dari situ. Kitab. Jadi inilah dapatan ilmu yang saya ambil. Jadi pun boleh rujuk. Sekiranya tidak jelas, boleh tanya atau boleh bertanya pada guru yang lain. Nombor 4, Allah Alam. Nombor 4, belajar dengan bersungguh-sungguh.
berdasarkan kemampuan dan mengambil berat terhadap pelajaran. Sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Rawahu Muslim. Siapa bersusah payah merintis jalan kerana menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Riwayat Muslim dari sahih. Jadi ini pun salah satu gerakan untuk ilmu. Di antara adab seorang pelajar adalah bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Ini boleh bukan kita pakai perempuannya, bukan kita saja boleh pakai, beritahu anak-anak kita, ya, suami kita, siapa-siapa saja yang bersekeliling dengan kita ni. Jadi anak-anak yang belajar di sekolah itu pun belajar ilmu, ya, walaupun ilmu itu ilmu fardu kifayah, tapi dia tetap ilmu, ya, dia tetap ilmu. Boleh kita titipkan hadis ini, ya, sebagai motivasi kepada anak-anak kita. Sebarang siapa bersusah payah, susah tu pagi nak bangun, ya, pukul 7 subuh dah mesti ada dekat sekolah. Kita pula yang bekerja, kalau hantar sekali awal kita bangun pukul 6, pukul 5, kan susah payah tu. Niat kita apa? Hendak menuntut ilmu, ya. Kadang-kadang anak kita yang malas sebagainya, boleh kita titipkan hadis ini sebagai semangat kepada mereka. Jadi mereka susah payah pergi, ya, mudah-mudahan Allah balas dengan syurga, ya, permudahan jalan yang bagi syurga. Mudah-mudahan motivasi untuk mempelajari ilmu itu menebal. Seterusnya, yang kelima, sepatutnya pelajar datang menemui gurunya dan beradab ketika menemuinya serta memandangnya dengan pandangan yang penuh hormat, ya. Sabda Rasulullah SAW, "Yuzanu hibrul ulama wa damu syuhada wa yarji'u thawabu hibrul ulama ala thawab dami syuhada wa man zara aliman fakannama zarani wa man safaha al ulama fakannama safahani." ويقال للعالم اشفع في تلاميذك ولو بلغ عددهم نجوم السماء. Rawahu Dailami. Kata baginda Rasulullah, maksudnya ditimbang dakwat para ulama dan darah para syuhada, maka lebih berat pahala dakwat para ulama daripada pahala darah para syuhada. Barang siapa yang menziarahi orang alim, maka seolah-olah dia menziarahiku, dan barang siapa yang berjabat tangan dengan para ulama, maka seolah-olah dia berjabat tangan denganku. Dikatakan kepada orang alim, berilah syafaat pada pelajar-pelajarmu walaupun bilangan mereka sejumlah bintang di langit. Jadi Nabi menaikkan martabat seorang guru, ya. Jadi kita perempuan kena jaga adab dengan seorang guru, ya. Adab. Cuma kadang-kadang trend hari ini, ya, dia guru yang mana kenan ke hati dia, okey lah. Yang tak kenan ke hati dia ni, yang tak apa-apa nak okey, ya. Itu yang kita masuk dalam adab sebagai seorang pelajar lah, ya. Lepas tu mengumpat guru, tak boleh, itu di antara adab seorang pelajar, keberkatan, ya. Jadi apa yang baik untuk guru baik, yang tak baik kita simpan saja sebenarnya, ya. Selagi mana perkara-perkara tersebut tidak melanggar syar'i, ya. Kalau guru tersebut melanggar perkara-perkara syar'i, wajiblah ditegur, ya. Tak boleh kata, oh dia ustaz, dia diam. Itu yang akan berlaku taksub pada guru yang dalam ajaran sesat, walaupun salah, ya, ajaran sesat tu. Dia kata, akulah guru bakal Imam Mahdi yang akan keluar bersama di akhir zaman. Kita pun takkan kita nak kata guru tipu, kan. Kita pun ikut dia. Itu tak boleh, tuan-tuan, ya. Tidak boleh lah macam tu, dah terang-terang, ya. Kalau guru ni kata siapa yang mengikuti ajaranku akan masuk syurga, kita pun taksub, ya. Tak boleh lah macam tu. Mana yang melanggar syariat, akidah, itu tidak bolehlah diikut, ya, dan patutlah ditegur. Patut disebarkan, maklumkan isu tersebut pada pihak-pihak yang berkaitan. Tapi kalau guru itu baik, mutqin dan sebagainya, janganlah dihina, janganlah dicemooh guru tersebut. Ini hari ini memang begitu. Kalau perempuan lihat, ya, kadang-kadang sedih, ya. Kalau di media sosial sangat terbuka bila ada seorang ustaz itu yang mana beri pandangan yang tidak kenal ke hati dia. Kalau perempuan tengok komen-komen netizen, Masya Allah,
dihinanya, dikotornya, yes. Tak kena, tak kena sangat ya dengan ada bersama seorang guru. Tinggi martabatnya, ya, tinggi. Jangan kita senang sewenang-wenang menghina dan sebagainya. Kerana apa, nanti bab selepas ini ada seorang guru. Kita ada sebagai seorang pelajar, ada juga adab seorang guru, dan guru ini tidak terlepas. Maknanya guru ni mulia, tak ada senang itu, ada adabnya juga, ya. Nanti kita tengok ada seorang guru, macam mana guru-guru yang beradab dengan ilmunya, itu kita tahu. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai sudah ada adab sebagai seorang pelajar Al-Quran. Kita ada 5 ada adabnya. Jadi puan-puan kalau tengok kita punya buku tu boleh ambil poin-poinnya saja, iaitu yang tulisan warna merah tu, itu sebagai poin-poinnya saja. Okey, boleh sebagai catatan puan-puan lah. Baik, seterusnya adab-adab guru Al-Quran. Ini seorang guru pula, dia mesti kena adab. Sebagaimana seorang pelajar kena beradab dengan guru, dengan sebagai pelajar beradab dengan Al-Quran, guru juga ada adab dia. Yang pertama, ikhlaskan niat kerana Allah. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap amalan seseorang itu mengikut apa yang diniatkan. Puan-puan, perhatikan betul di sini, ya. Dan kita cuba tengok perbuatan kita harian, ya. Kita tengok maknanya, jadi kalau kita buat sesuatu, puan-puan, kita review niat kita dan tengok apa natijahnya. Kita tengok, ya. Contohnya kalau niat kita tu memang ada niat yang tak betul, kan, kita tengok apa kesan yang berlaku terhadap perbuatan kita. Maka kita akan dapat apa yang kita nak, itu je lah, ya. Kita akan dapat apa yang kita nak, ya. Jadi berhati-hati dengan niat ini, ya. Niat ini dia main peranan kepada tindak tanduk kita, ya. Hati-hati. Contohnya kalau ada satu perselisihan, ya, niat kita pergi rumah jiran ni, selisih dengan jiran sebelah dia, niat kita memang nak sound dia, nak marah dia, natijahnya bergaduh, puan-puan. Kalau datangnya niat kita nak bergaduh, memang niat kita memang nak sound dia, nak bergaduh, bertelagah, dia akan telagah. Sebab tu innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, sesungguhnya bagi setiap amalan seorang itu mereka apa yang diniatkan. Maka dan memang niatnya itu yang tahu dia, ya. Contoh yang lain, kalau ada selisih, niat kita ini nak berdamai, niat kita ini nak sembang, nak bincang elok-elok, pasti perbuatan kita sama akan ikut niat kita. Dan natijahnya juga natijah yang baik. Contoh yang mula-mula situasi tadi, kita ada selisih dengan jiran, niat kita memang nak marah dia, nak sound dia, kan, geram betul, tak puas hati ni, dia dah melampau jiran kita ni. Kita datang dalam keadaan macam mana, muka berkerut, dahi berkerut, ya, muka masam, muka dalam keadaan kemerah-merahan marah, ya, tangan menggenggam, hentakkan kaki deras, apa, dan niat kita nak marah, kan. Dia punya natijahnya apa? Kita marah dia apa semua. Natijahnya kita bermusuh, ya. Dah tak nak kawan dah lepas ni, tak boleh pandang. Itu niat kita. Kita akan dapatlah itu. Kita akan dapat apa yang kita niatkan. Puas hati saya. Ini dapat juga marah dia. Puas hati. Dapat agak beritahu dia apa yang kita tak puas hati. Apa natijahnya? Bermusuh lah lepas tu. Natijahnya apa? Tak bertegur lah. Itu natijahnya. Sebab tu Nabi sebut perbuatan itu dengan niat, dan kamu akan dapat apa yang kamu niatkan. Dapatlah gaduh, dapatlah musuh. Kan, itu je lah. Endingnya orang bercerita, dia orang ni duduk je berjiran tapi bergaduh, kan, dapat cerita. Perbuatan apa, natijah perbuatan kita bermula daripada niat. Itu dia. Situasi kedua, kita ada selisih faham, kita niat kita nak berbincang, nak tengok apa sebenarnya, di mana salah silap kita, di mana salah silap dia, kita nak bersalaman, nak bermaaf. Jadi pastinya kita datang ke rumah sebelah, ke jiran kita, kan, dalam keadaan bersenyum, dalam keadaan kita tangan kita tenang, body language kita rasa tenang,
hentakkan kaki kita juga tenang. Sampai situ kita berbincang elok, dan natijanya apa? Kita dapat hidup berjiran dengan baik. Dapatlah apa yang kita niatkan tu, kita dapat. Itu janji, kata-kata nasihat baginda Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Nabi bercakap itu, berbicara bukan daripada hawa nafsunya, tetapi daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Iaitu hadis kata-kata baginda yang sahih, ya. Perhatikan betul perkara niat. Kalau puan-puan perhatikan ni dalam kitab-kitab dalam kitab-kitab ulama ni yang mutabar, mereka selalu meletakkan niat yang pertama ni buat kita menulis ataupun buat apa-apa perbuatan kerana Allah Ta'ala. Itu memang amalan ulama, Jadi kita pun ikutlah. Kita buat sesuatu ni kerana Allah Ta'ala, ya. Kita belajar pagi ini kerana Allah Ta'ala. Memang kerana Allah lah, ya. Kerana apa? Adalah pada lepas subuh ni kita golek-golek, ya, atau buat apa, main handset baik dengan kuliah. Amalan niatnya tu memenuhi lepas subuh ni, ya, belajar kelas sebab memenuhi waktu lepas subuh. Sementara ahli keluarga belum bangun ni, belajarlah. Dia niat belajar ni kerana sementara orang belum bangun. Itu saya maksud, saya kena berhalusi. Tapi memang kita dah pasang niat waktu subuh ni kita memang nak belajar Al-Quran. Dapatlah belajar Al-Quran, dapat barakahnya, dapat syafaatnya, begitu. Kalau yang tadi tu, yang mula-mula, sebab apa? Sebab daripada lepas subuh kita tak buat apa-apa, baik masuk kelas. Dapat apa? Dapat berjaga je. Ya, berjaga sahaja. Tu penting sangat niat tu. Penting sangat niat. Bagaimana nak niatkan tu? Niatkan saja kerana Allah Ta'ala. Dah lah. Selesai. Apa-apa yang datang terlintas di hati, itu gerakan syaitan sajalah. Sebab memang niat kita kerana Allah Ta'ala, ya. Di samping itu kita dapatlah berjaga subuh, dapatlah menambah ilmu, itu baru kena, ya. Niatkan kerana Allah Ta'ala, ada barakahnya. Allah Ta'ala. Nombor 2, menjauhi perasaan bermegah-megah atau bangga diri dengan ramainya bilangan murid. Ini satu penyakit, ya. Kadang-kadang guru ni, tuan-tuan, kalau puan-puan perasan, ya, jangan kita kata guru Quran lah. Saya suka kaitkan dengan ajaran sesat, ya. Kenapa ajaran sesat ni makin seronok, dia makin, guru tu makin naik syekh. Kerana bertambahnya bilangan murid, ya. Dia makin sukalah, dia nak pengaruh, nak bilangan murid. Itu yang antara modus operandi ajaran sesat ni, dia suka seorang ni mengikut ajaran dia ni, mengikut ramah, merasa bermegah-megah dan bangga diri. Dia tak betul lah perempuan ni, ramai anak murid saya, dia rasa bangga, tak boleh gitu. Ada ramai anak murid pun dia ajar, sikit pun dia ajar, ramai pun dia suka, sedikit pun dia suka. Kerana tugasan dia hanya menyampaikan, ya. Menyampaikan. Ada kadang-kadang tu setengah tenaga pengajar ni, perempuan sekalian, dia demand, ya. Demand dari segi apa? Kalau setakat yang nak belajar ni 3 orang, saya tak nak. Saya nak tunggu sampai lebih kurang dapatkan pelajar 20 orang baru kita mula kelas. Ambut sampai macam tu, ya. Allah Alam. Apa motifnya saya tak tahulah, ya. Ada setengah tenaga pengajar begitu, ya. Saya kalau setakat yang mengajar ni 5 orang, yang belajar 5 orang, saya tak nak lah, ya. Saya nak lebih kurang 30 orang baru saya mulakan kelas. 20 orang belum, jangan macam tu, ya. Teruskan saja. Boleh jadi 3 orang yang nak belajar ini yang baru menerima hidayah. Boleh jadi 3 orang yang nak belajar ini doa mereka yang termakbul. Boleh jadi 3 orang yang nak belajar ini Allah memang pilih mereka ahli syurga. Kita yang mengajar ni dapatlah tempias-tempias orang yang baik, ya. Kita juga manusia, guru juga manusia, ya. Wallahu a'lam. Ketiga, menjauhi perasaan membenci murid yang pergi belajar kepada orang lain. Ini pun satu penyakit seorang guru, ya. Kan kita ni kan kesiankan anak murid ni, ya. Nak belajar guru ni takut, apa kita ustaz. Sebab apa takut ustaz kecil hati? Tak boleh, ya. Ustaz ni tak boleh kecil hati. Maknanya bila murid cakap, ustaz saya ada belajar dengan ni, ya, ustaz saya ada mengaji dengan ni, kita pula melenting. Kenapa mengaji dengan dia? Kenapa belajar dengan dia? Dengan saya ni tak sempurna ke? Kenapa nak pergi dengan guru dia? Kenapa nak pergi dengan guru sana?
saya kan dah ajar. Pula dia membebel pula. Tak boleh. Seorang guru tidak boleh begitu. Akhirnya apa? Dia membenci murid dia. Kamu nak belajar lah sana. Tak payah belajar dengan saya dah. Ramai lagi orang belajar dengan saya ni. Dia jadi perasaan begitu. Tak boleh. Tidak boleh. Nabi sebut apa? Awthaqu ural imanil hubbu fillah azza wa jal wal bughdhu fillah, rawahu Tabrani. Jadi hubungan keimanan yang paling kuat ialah cinta sayang kerana Allah dan marah benci kerana Allah. Ini dia marah benci kerana apa, perempuan? Sebab cari guru dia. Dia rasa aku ni tak bagus ke? Aku ni kenapa nak lari ke guru lain? Contoh itu tak boleh. Tidak boleh seorang guru yang mempunyai perasaan begitu. Tidak boleh sama sekali. Ingat yang itu. Bagi seorang guru. Kalau perempuan juga ada mengajar, dia kadang-kadang kaum muslimat ada juga yang mengajar jiran-jiran, yang mengajar kawan-kawan, kan? Perempuan juga seorang guru lah sebenarnya. Bila kita mengajar tu kita seorang guru. Kena ada perasaan ini. Jangan ada perasaan ini. Ya? Jangan ada. Kena ada pula. Tak faham. Jangan ada perasaan membenci murid dan pergi belajar yang itu. Ada yang cemburu lah. Wallahualam. Nombor 4, berakhlak dengan akhlak terpuji. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuknya menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini Nabi sebutlah. Jadi kita sebagai seorang guru kena berakhlak dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Nombor 5, berlembut dengan pelajar. Berlembut dengan pelajar. Apa maksudnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innan nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihim khaira." Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya manusia akan menjadi pengikut dari kamu dan sesungguhnya beberapa lelaki akan datang kepada kamu dari mereka pelosok bumi untuk memahami agama. Maka apabila mereka datang kepada kamu, maka adalah kamu menerima pesananku agar kamu berbuat baik kepada mereka. Pesanan baginda Rasulullah SAW kepada tenaga pengajar untuk berlembut dengan pelajar. Mana elok-elok datang dengan pelajar. Bila pelajar datang, bincang elok, cakap elok, nasihat elok, cerita elok, jangan berkeras. Jangan kita, yelah dia datang nak belajar kan. Kita pelajari, kita dah belajar tadi, adat sebagai seorang pelajar. Ini kita belajar pula ada adat sebagai seorang guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seterusnya menasihati pelajarnya supaya berbuat kebaikan. Sabda baginda Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, qulna liman qala lillahi wal kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Apa kata Nabi tentang menasihati pelajarnya supaya berbuat kebaikan? Agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Maka berkata, bagi siapa? Beliau bersabda bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya dan bagi imam-imam kamu, kaum muslimin, serta bagi orang awam di kalangan mereka, menasihati pelajarnya supaya berbuat kebaikan. Ini di antara adab seorang guru. Maknanya janganlah kita pula sebagai guru dah lah ada anak murid, kita pula mengasuh anak murid kita. Alah, biar je, eloklah tu, kita pula jadi batu sebagai seorang guru ni seorang yang baik, dia kena nasihat yang baik. Dan adab sebagai seorang guru, hati-hati ya. Baik, yang ketujuh, mengajar mengikut kemampuan para pelajar dan mendidik secara beransur-ansur. Kata Ibn Abbas, umirtu an ukalliman nas ala qadri uqulihim. Aku disuruh supaya bercakap dengan manusia kadar kemampuan akal fikiran mereka. Jadi kita ajar murid ni, kalau perempuan ni, kalau perempuan dia mengajar tajwid, kita ajar ni bahasanya apa? Bahasa ajar orang kampung, kita mengajar orang-orang yang baru nak Quran, baru nak memahami tajwid, janganlah kita gunakan istilah-istilah yang sukar difahami. Ya, kita pula cerita nama-nama hukum yang menyebabkan anak murid ini berat, nak
berat nak menerima. Akhirnya mereka lari, mereka tidak faham, ya, mereka salah, kita marah dia. Jangan ikut kemampuan para dia, ikut kemampuan dia. Contohnya dia belajar tergagap-gagap, ya, gagap, ya lah. Waktu dah umur dah lanjut, ya, kita pula apa lah, tua pun tak boleh baca, ini pun tak tahu apa kali nak kena ulang. Kita pula marah, tak boleh, tak boleh. Ikut kemampuan dia lah, kemampuan dia mampu satu kalimah aja lah, kalimah itu je lah. Dia ikut kemampuan dia. Ini adab seorang guru, adab seorang guru. Umirtu an ukaliman nas ala qadri uqulihim. Ya. Ibn Abbas kata, aku disuruh supaya bercakap dengan manusia, mengajar manusia mengikut kadar kemampuan akal fikiran mereka. Itu dia kemampuan, ya. Kalau kita cakap sesuatu yang di luar kemampuan akal orang ni, dia pun tak boleh ikut. Sudahnya dia fed up, dia lari ke Quran. Takut dia rasa tak nak belajar Quran dengan ustaz ni, dengan ustazah ni. Dia terus menjauhi Quran. So di akhirat takut dia jadikan itu sebagai hujah. Kenapa kamu tak belajar Quran? Dulu saya pernah nak belajar, tapi bila cikgu ni, ustaz ni macam ni, saya tak nak. Dia punya masalah. Manusia ni dia akan pusing-pusing begitu. Ya, kita tak nak dia jadikan itu sebagai hujah di depan Allah. Dia menjauhkan Quran sebab kita nanya dia, tuan-tuan, nanya kita luangkan waktu untuk dia apa semua. Disebabkan perkataan perbuatan kita ini menyebabkan mereka jadikan itu hujah di depan Allah, supaya kita juga diheret bersama-sama tersabit kesalahan mereka. Alhamdulillah. Dan itu kita kalau boleh mengajar ni, terutama mengajar Al-Quran sebagai seorang guru, ikutlah kemampuan para pelajar, ya. Kalau dia tak mampu, tanya apa sebagainya, kita desak-desak paksa mereka. Allah Ta'ala. Nombor 8, mendahulukan pelajaran datang dahulu dan sebaliknya, serta mengambil berat terhadap pelajaran mereka. Bukan kita sebut terlantak kamu, saya dah ajar, kamu faham, tak faham sudah. Mana dia tak ambil berat, mengajar je tak boleh, ya. Tidak ada adab sebagai seorang guru. Dia kena ambil berat lah, macam faham ke tidak, boleh ke tidak, apa yang tak faham. Itu sebagai seorang adab. Adab itu adab. Ilmu dengan adab, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Maknanya kita ada adab, ya. Belajar ilmu tak ada adab, tak disukai, ya, tidak disukai. Ada ilmu tapi dia tidak ada adab, ya. Ilmu tinggi, mulutnya kasar, percakapan menyakitkan hati, perbuatan itu bercanggah dengan ilmunya. Kan ilmu banyak, ya. Ilmu banyak, tapi percakapannya itu, ya Allah, bila kita dengar tu sakit hati kita, bila kita dengar tu sakit pedih telinga kita, teringin nak belajar, tapi bila tengok ustaz yang tu, kita rasa macam tak senang, ya. Tak senang, suka sindir, suka menyindir, suka apa lagi, ya, menyindir, perli, ya. Bila anak murid tu datang, lama tak datang, sekali datang, dia lagi hidup lagi, ingatkan dah mati, Allah, tangan datang tu, ya, jadi kawan tu adalah urusan dia, tak datang. Maknanya berlapang dada sajalah, berlapang dada, ya. Okey, yang ke-9, tidak patut menolak seseorang untuk belajar dengannya dengan alasan hati dia ikhlas, ya. Itu tak ada seorang guru lah, ya. Ini ada seorang guru, ya. Ada seorang guru. Baik, sikit lagi 10 minit kita akan habis pembelajaran kita. 7.30 kita berhenti, insyaAllah. Hukum membaca Al-Quran atas orang yang berhadas. Ini satu isu lah, ya. Bab-bab ini, puan-puan, ya, pengarang ini dia menjadikan kitab Tibyan, kitab Tibyan. Kalau puan-puan boleh salin, Tibyan fi Hamlatil Quran, ya. Itu dia punya sumber rujukan kitab ini, ya. Dalam bab ini yang beda kitab Tibyan fi Hamlatil Quran, ada adab pembawa Al-Quran, diambil dari ada guru, ada pelajar ini daripada kitab tersebut. Ini sandaran ni. Okey. Hukum membaca Al-Quran atas orang yang berhadas. Sepakat ulama mengharuskan orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran. Mengharuskan orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran dan disunatkan berwudu. Tetapi mereka telah berselisih pendapat bagi orang yang berhadas besar. Di sini dinyatakan pendapat mengikut mazhab Imam Mujtahid. Tengok, ya. Dia hukum membaca Al-Quran, bukan menanggung, memegang, ya. Membaca. Jadi disebut sini orang mengharuskan orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran. Maknanya
dia tidak ada wuduk, ya, tapi dibaca dalam bentuk hafazan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diharuskan. Kalau dia berwuduk, kemudian dia mana kalau nak baca Quran, dia juga disunatkan berwuduk. Ya. Saya nak ngaji lah, nak baca tahlil lah sekejap lagi. Nak kita payah berwuduk, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri, baca tahlil. Ya, tahlil tu kan ada selingan-selingan ayat Al-Quran kan. Dia baca. Itu disunatkan berwuduk sebab dia nak baca Al-Quran. Ini bukan cerita nak pegang ya puan-puan ni. Jangan pula kita faham hukum memegang Al-Quran. Tak. Ya. Ini membaca Al-Quran atas orang yang berhadas. Baik, apa kata mazhab Hanafi? Mengatakan haram membaca Al-Quran atas orang yang berhadas walaupun sedikit. Ya. Ini kata Imam Hanafi. Mazhab Maliki mengatakan harus kalau baca yang sedikit, namun kita dapat juga riwayat yang lain membolehkan tanpa syarat. Mazhab Hanbali mengatakan haram. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, jika sekiranya perempuan yang haid itu berhajat kepadanya baca Al-Quran, maka tidak perlu tunggu suci, iaitu diharuskan. Ini kata tiga orang imam tentang orang yang berhadas besar. Ya? Bukan hadas kecil, ni hadas besar. Ya, hadas besar tu apa? Terhadap pasangan apa? Lelaki perempuan apa? Hadas besar. Yang berhadas besar. Pertama, bersetubuh, hadas besar. Ya? Lelaki perempuan apa? Hadas besar. Yang menyebabkan dia kena mandi wajib. Mati. Ya? Mati. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Ini tentang hadas besar ya perempuan ni. Jadi mazhab Syafi'i pula kata apa? Terbagi dua pendapat. Huraiannya seperti berikut ya. Pendapat pertama, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram walaupun sedikit jika dengan niat membaca Al-Quran. Pendapat ini telah disepakati oleh Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Hajar Al-Asqalani dan Imam Ar-Ramli. Mereka berdalilkan hadis Nabi, la yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Quran. Tahu dia perempuan ni. Kalau perempuan tu hadas besar apa? Haid, nifas, wiladah. Kalau lelaki keluar air mani, bersetubuh, itu semua tu dalam keadaan hadas besar tu. Tidak boleh sama sekali baca Quran kalau ikut Imam mazhab Syafi'i, mazhab kita, hukumnya haram. Ya. Maksud hadis tadi, janganlah hendaknya orang yang berjunub itu dan wanita yang haid membaca sesuatu daripada Al-Quran. Itu hadisnya. Sabda Rasulullah, la yaqra'il haidu walan nufasa'u min al-Qur'ani syai'an. Nabi tegah, janganlah hendaknya wanita yang haid dan wanita yang nifas itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Perhatian, kedua-dua hadis tersebut adalah hadis dhaif, lemah di sisi semua ulama hadis. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan harus bagi orang yang berhadas besar membaca seluruh Al-Quran. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Haytami dalam kitab Al-Iyab Syarhu Umbab bahawa Ibnu Al-Munzir dan Al-Darimi memilih apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya bahawa boleh bagi orang haid membaca seluruh Al-Quran. Imam Bukhari juga ada memberikan pendapat Ibnu Mas'ud ini, bahkan beliau sendiri berpendapat seperti ini. Mereka menolak hadis-hadis yang dinyatakan tersebut untuk dijadikan sebagai hujah dan kedudukan martabat hadis tersebut sebagai hadis dhaif secara sepakat ulama hadis. Mereka berhujah bahawa pada zaman Rasulullah SAW ramai wanita yang kedatangan haid, jika sekiranya diharamkan ke atas mereka membaca Al-Quran sebagaimana diharamkan solat atas, maka tentulah baginda telah menerangkan kepada umatnya serta mengajarkannya kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada seorang pun daripada ummahatul mukminin yang meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa diharamkan ke atas perempuan yang haid membaca Al-Quran. Maka dengan hujah tersebut mereka berpendapat bahawa tidaklah diharamkan atas perempuan yang haid membaca Al-Quran. Ini pandangan yang kedua ya. Kesimpulan,
Wallahu alam. Saya katakan bahawa jika seorang itu jarang membaca Al-Quran atau membacanya kerana sesuatu majlis tertentu, sama ada majlis kesyukuran atau sebaliknya, maka pendapat yang pertama layak baginya. Adapun jika seorang itu membaca Al-Quran setiap hari atau menjadikan Al-Quran teman hidupnya, maka harus baginya membaca Al-Quran ketika haid dan nifas berdasarkan pandangan yang kedua. Tetapi bagi mereka yang berjanabah, dilarang kerana mereka boleh bersuci mandi hadas pada bila-bila masa tanpa tempoh yang tertentu. Perhatian, ada ulama mengatakan harus membaca Al-Quran ketika berhadas jika diniatkan dengan zikir sebagai zikir pada tempat-tempat tertentu, seperti ketika menaiki kenderaan harus membaca ayat 13 dan 14 dari surah Az-Zukhruf. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maksud Allah Ta'ala yang telah menunjukkan semua ini bagi kami pada kami sebelumnya tidak mampu untuk menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya, ini tentang pandangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ada dua, ya, satu dan dua. Okay, puan-puan, setakat ini ya, saya nak bahaskan isu ini, mazhab Syafi'i ini lebih panjang, namun masa tidak mengizinkan sebab takut perbahasan yang separuh ini menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Setakat ini InsyaAllah pada pertemuan akan datang saya akan bahaskan tentang hukum membaca Al-Quran bagi orang yang haid. Ya, saya akan lihatlah beberapa pandangan dalam di Malaysia, beberapa pandangan ulama-ulama fatwa-fatwa. Nanti kita akan bincangkan pada pertemuan yang lalu. Jadi kesimpulan untuk kelas kali ini adalah kita berpegang pada haram. Ya, haram dulu, ambil pandangan pertama, haram walaupun sedikit. Ya. Imam Syafi'i kata haram walaupun sedikit dengan niat membaca Al-Quran bagi orang haid, orang yang berhadas besar. Ya, InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan dengan lebih terperinci berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran atas orang yang berhadas, khususnya untuk isu untuk pandangan mazhab Imam Syafi'i. Allah ya. Okey, cukup sekali itu. Dah 7.30. Selamat bercuti, selamat beristirahat semua. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi kita. Terima kasih. Saya beransur dulu ya. Baik. Terima kasih. Oh, Meta Zaitun pada. Nur Aini minta maaf lah tadi Kak Rabia tak tegur awak pun. Saya tak maaf ni. Tak ada apa khabar. Pagi-pagi dah tunggu. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Hari ni saya dekat Shah Alam hari ni. Oh, ya ke? Oh, tu lah. Okey. Tapi bulan puasa ni saya dekat Shah Alam nak bertadarus kat Masjid Udubiyah. Oh, kat mana tu ya? Dekat Shah Alam